Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran akidah tahun 4, Ustazah akan ajar pelajaran 3 sifat qudrat. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ustazah akan bacakan sedikit kisah mengenai tajuk Allah Maha berkuasa. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali makhluk-makhluk-Mu yang sudah mati. Itu adalah permintaan Nabi Ibrahim. Dan permohonan Nabi Ibrahim tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenankan. Kemudian baginda diperintahkan supaya menangkap 4 ekor burung. Setelah memerhatikan dan meneliti semua bahagian tubuh burung itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memotongnya menjadi berkeping-keping. Setelah itu, kepingan itu kemudiannya dicampurkan dan dibahagi pula kepada 4 bahagian. Setiap bahagian diletakkan di atas puncak 4 buah bukit yang berjauhan antara satu sama yang lain. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya memanggil burung-burung yang mati itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Maka datang berterbangan 4 ekor burung itu tadi dalam keadaan sempurna dan bernyawa seperti sedia kala. Okey, itu adalah kisah mengenai bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha berkuasa. Dia boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Kisah yang kedua dalam tajuk Allah Maha Berkuasa ini adalah hidangan dari langit. Nabi Isa alaihissalam bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkan kepada kami suatu hidangan dari langit agar kami terhindar dari bahaya kelaparan dan dahaga yang kami alami. Ini adalah doa yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Isa ini telah dimakbulkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, aku akan turunkan hidangan itu kepadamu. Namun, barang siapa kufur, niscaya aku akan menyiksa dengan siksaan yang belum pernah aku timpakan kepada seseorang pun dari umat manusia. Itu adalah kisah hidangan daripada langit, firman Allah mengenai kisah hidangan daripada langit. Seterusnya, Ustazah sambung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan
alam ini iaitu daripada tiada kepada ada. Dan wujudnya semua makhluk di dunia ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan, apa yang ada kita nampak pada hari ini, semuanya itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang Maha Mencipta. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mematikan dan menghidupkan manusia. Allah berkuasa untuk menghidupkan ataupun mematikan seseorang manusia itu. Itu adalah kekuasaan Allah. Dan Allah juga menjadikan malam dan siang. Itu adalah bukti kekuasaan Allah yang kita boleh lihat. Dan yang terakhir, tiada kuasa lain dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan makhluk. Okey, tadi Ustazah terang tentang kekuasaan Allah. Sekarang adalah mengenai kekuasaan makhluk. Makhluk itu contohnya seperti manusia. Tidak seperti Allah, kekuasaan manusia adalah terbatas. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada tiada kepada ada. Manakala manusia pula mengubah sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Allah menciptakan daripada tiada kepada ada, manakala manusia pula hanya mampu untuk mengubah daripada satu bentuk, satu benda kepada benda yang lain. Itu adalah kekuasaan makhluk. Sebagai contoh, daripada besi, manusia tukarkan kepada kereta. Itu adalah contoh kekuasaan ataupun apa yang boleh dilakukan oleh makhluk. Ustazah sambung, kekuasaan makhluk iaitu manusia hanya dapat mencipta sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala menyediakan sumber aslinya. Sebagai contoh, manusia mahu membuat roti dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan biji gandumnya. Sumber asli di situ adalah biji gandum telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia ingin membuat roti. Itu adalah contoh. Makhluk tidak mampu melakukan seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kekuasaan makhluk seperti mana yang Ustazah cakap tadi adalah terbatas. Dia tidak boleh lakukan kesemua sekali terutamanya melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Sekian sahaja untuk hari ini. Ustazah kongsikan sedikit renungan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah tidak memerlukan bantuan sokongan ataupun peralatan untuk menjadikan sesuatu yang Dia kehendaki. Dan setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Okey, terima kasih kepada semua anak murid Ustazah yang menonton. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.